Salam sejahtera dan selamat kembali ke kelas matematik Cikgu Chan. Untuk kali ini, kita akan melihat kepada kebarangkalian suatu peristiwa. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari. So, kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya suatu peristiwa dan dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. Kemudian, kita ada ruang sampel dan peristiwa. Ruang sampel adalah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Contohnya, eksperimen melambung sebiji dadu adil. Daripada lambungan dadu adil tersebut, ruang sampel ataupun semua kesudahan yang mungkin adalah nombor 1 hingga 6. Untuk peristiwa pula, ia adalah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi ruang sampel. Contohnya, daripada eksperimen yang sama iaitu melambung sebiji dadu adil, peristiwa A ialah mendapat nombor lebih daripada 4. Jadi merujuk kepada ruang sampel iaitu nombor 1 sehingga 6, peristiwa A ialah mendapat nombor lebih daripada 4. Dan di sini, nombor yang lebih daripada 4 adalah 5 dan 6. Jadi, untuk peristiwa A, unsur-unsurnya adalah 5 dan 6. Kita lihat pada eksperimen melambung sekeping duit shilling pula. Apabila duit shilling dilambung, kita akan mendapat gambar atau kepala dan satu belah lagi adalah angka ataupun ekor. Kalau kita lihat pada jadual ini, pada rajah ini, total flips bermakna bilangan kali dia melambungkan duit shilling tersebut. Kalau saya melambungkan sebanyak 5 kali, dilihat di sini sebanyak 4 kali mendapat kepala dan hanya sekali sahaja yang mendapat ekor. Namun demikian, katakanlah saya membuatkan sebanyak 1 juta kali, didapati bahawa untuk mendapat kepala tu sebanyak 588,000 mendapat kepala dan untuk ekor juga 588,000. Walaupun kedua-dua ini adalah eksperimen yang sama iaitu melambung sekeping duit shilling, namun kedua-duanya memberikan peratusan yang berlainan. Jadi kenapakah berlakunya begini? Secara teorinya, kalau kita melambungkan sekeping duit shilling, sepatutnya sama ada kita mendapat gambar atau angka. So, itu adalah ruang sampel. Jadi di sini, bilangan unsur dalam ruang sampel adalah 2 kerana hanya angka ataupun gambar. Kemudian, peristiwa C ialah mendapat angka. Syaratnya ialah mendapat angka. Maka, C ini unsurnya hanyalah angka sahaja. Jadi bilangan unsur dalam peristiwa C adalah 1. Hanya ada satu unsur iaitu angka. Untuk mengirakan kebarangkalian peristiwa C iaitu mendapat angka, maka PC. P ni adalah kebarangkalian bagi peristiwa C. So 1/2. Ataupun kita boleh katakan dia 50%. Merujuk semula kepada rajah yang saya berikan tadi, sekiranya saya menjalankan eksperimen sebanyak 5 kali, iaitu saya melambungkan duit shilling sebanyak 5 kali, 80% adalah kepala dan 20% akan mendapat ekor. Tetapi jika saya jalankan sebanyak 1 juta kali, which is a lot, 50% mendapat kepala dan hampir 50% mendapat ekor. Dan nilai ini juga menghampiri nilai yang saya tunjukkan sebentar tadi, iaitu secara teori, pengiraan secara teori. Jadi, nilai yang kita peroleh daripada eksperimen adalah kebarangkalian eksperimen. Manakala nilai yang satu lagi adalah kebarangkalian teori. Secara tidak langsung, kebarangkalian eksperimen menghampiri kebarangkalian teori jika bilangan percubaan adalah cukup besar. Boleh dilihat dalam rajah ini, sekiranya saya menjalankan sebanyak 1 juta kali, peratusan yang saya dapat adalah hampir dengan kebarangkalian teori. Oleh itu, kebarangkalian suatu peristiwa, katakan peristiwa adalah peristiwa A, pengiraannya adalah secara begini. PA, P ini adalah probability, kebarangkalian bagi peristiwa A. Sama dengan NA, ini adalah bilangan kesudahan bagi peristiwa A. Bahagi dengan NS, ini adalah bilangan kesemua kesudahan.
Mari kita lihat pada soalan ini. Suatu tinjauan mengenai sukan yang digemari oleh sekumpulan 240 orang murid lelaki di sebuah sekolah ditunjukkan dalam jadual berikut. So, dalam jadual ini terdapatnya sukan dan bilangan murid. Kemudian, seorang murid lelaki daripada kumpulan itu dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa murid itu menggemari bola sepak. Fokus pada sini ataupun syaratnya adalah bola sepak. Jadi kita gunakan satu huruf besar untuk mewakili peristiwa ini. Katakan peristiwa B ialah murid menggemari bola sepak. Syaratnya adalah menggemari bola sepak. Daripada jadual, kita lihatkan bola sepak terdapatnya 60 murid yang menggemari bola sepak. Jadi untuk kirakan kebarangkalian ini, kita tuliskan PB sama dengan NB bahagi dengan NS. NB ini adalah bilangan murid yang menyukai bola sepak, iaitu 60. Dan NS ini adalah jumlah keseluruhan bagi murid. Dan jawapannya adalah 240, seperti dalam ayat yang pertama tadi. Jadi untuk mengirakan kebarangkalian pelajar yang menggemari bola sepak, kita gunakan formula yang sama ini, masukkan nilai ke dalam dan kita pemudahkan dia. Kita akan mendapat 1/4. Jadi kebarangkalian murid menggemari bola sepak adalah 1/4. Okey, masih lagi soalan yang sama. Sekarang adalah cari kebarangkalian bahawa murid itu menggemari semua kecuali hoki dan badminton. Syaratnya adalah menggemari semua kecuali hoki dan badminton. Jadi kita gunakan satu huruf besar untuk mewakili peristiwa ini. Katakan peristiwa Y ialah murid yang menggemari semua sukan kecuali hoki dan badminton. Daripada jadual yang diberi, selain daripada hoki dan badminton, terdapatnya bola sepak, bola tampar, bola keranjang dan softball. Jadi kita akan ambilkan 4 sukan ini. Masih lagi menggunakan formula yang sama, cuma sekarang kita gantikan dengan Y, kerana Y ini adalah peristiwa murid menggemari semua sukan kecuali hoki dan badminton. Untuk mendapatkan bilangan murid ini, kita gunakan jumlah keseluruhan iaitu 240, kita tolakkan dengan badminton dan hoki. Daripada sini didapati bahawa 170 murid menyukai semua kecuali hoki dan badminton. Kemudian NS ni keseluruhannya terdapatnya 240 orang murid. Jadi kebarangkalian peristiwa Y adalah 170 bahagi 240. Dan kita pemudahkan dia menjadi 17/20. Inilah kebarangkaliannya. Soalan seterusnya. Kad nombor yang ditunjukkan dalam rajah di bawah dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Jadi di sini terdapatnya 8 kad dan setiap kad tu dengan nombor-nombor yang berlainan. Tetapi terdapat 2 nombor 6 di sana. So, sekeping kad dipilih secara rawak, diambil secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa sekeping kad dengan nombor genap diperoleh. Jadi syarat di sini adalah sekeping kad dengan nombor genap. Nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagi oleh 2 dengan tepat. Maknanya tiada baki apabila dibahagi dengan 2. So kita katakan peristiwa A ialah memperoleh sekeping kad dengan nombor genap. Huruf di sini kita boleh gunakan apa sahaja huruf kecuali S dan P. S tu adalah ruang sampel, P tu adalah untuk kebarangkalian. Ayat-ayat di bahagian belakang ini sebenarnya daripada soalan. So, dalam soalan, sekeping kad dengan nombor genap. Awak ubahkan sedikit untuk membuatkan ayat ini. Katakan peristiwa Y ialah, peristiwa A ialah memperoleh sekeping kad dengan nombor genap.
sekarang kita senaraikan semua unsur yang memenuhi syarat ini. So, mendapat nombor genap daripada senarai nombor-nombor yang diberi ini, nombor genapnya adalah 2, 4, 6, 6 dan 8. Terdapat 2, 6. Kita senaraikan juga. Kemudian, bilangan unsur bagi A. Jadi di sini terdapat 5 unsur di bahagian A ni. Terdapat 5 unsur. Seterusnya, kita lihat kepada jumlah keseluruhan ada berapa nombor. Keseluruhannya terdapat 8 nombor. Jadi untuk kirakan kebarangkalian bahawa skeping kad dengan nombor genap diperoleh, kita gunakan formula ini di mana NA telah pun kita peroleh adalah 5 dan NS adalah 8. Jadi 5 per 8 jawapannya. 5 per 8 dah tak boleh dipermudahkan, kita biarkan jawapannya sebagai begini. Okay. Ingat, untuk mencarikan kebarangkalian suatu peristiwa, kita akan menggunakan formula yang ini, di mana kebarangkalian suatu peristiwa, katakan peristiwa A adalah bilangan kesudahan bagi peristiwa A bahagi dengan bilangan kesemua kesudahan, iaitu NS. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.